Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Madam Ratna, khususnya untuk kelas 10. Dan kita sekarang akan mempelajari KD 3.2 dan 4.2 diantaranya mengenai pour décrire une personne. Nah, dalam hal ini kita mempunyai kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana 3.2 adalah mendemonstrasikan tindak tutur untuk memperkenalkan diri atau se présenter dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional lisan dan tulisan. Sementara untuk 4.2-nya yaitu setelah pembelajaran ini, kalian dapat menerapkan tindak tutur untuk memperkenalkan diri atau se présenter dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional lisan dan tulisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dan metode penugasan, peserta didik dapat mengidentifikasi, melengkapi kalimat, menirukan, menerapkan ungkapan yang dipelajari dengan penuh rasa ingin tahu, mandiri, dan disiplin tentang personal seseorang. Selanjutnya, pour décrire une personne atau untuk penggambaran seseorang, maka kita harus atau kita juga mempelajari pertama adalah mengenai tampilan fisiknya, kemudian tampilan karakter dari masing-masing personal tersebut. Dan kita juga nanti akan sedikit melihat penggunaan vocabulary Fransai. Ya. Kita lanjutkan untuk parler du physique. Di sini sudah kalian lihat gambar mengenai penampilan fisik. Ada dua tokoh Asterix dan Obelix, di mana Asterix est petit dan Obelix est grand. Nah, kalau kita bicara mengenai parler du physique atau tampilan secara terlihat oleh orang lain, maka kita akan melihat seseorang itu dari latai atau tinggi, ya. Misalkan contoh kalimat il est grand, elle est de taille moyenne, il est petit. Kemudian la corpulence. La corpulence ini mengenai bentuk badannya, ya. Apakah il est maigre atau il est rond, il est gros, ya. Nah, kemudian tampilan fisik juga kita bisa lihat dari les yeux atau matanya. Misalkan il est les yeux bleus, il est les yeux marron, il est les yeux noirs, il est les yeux verts, dan warna lainnya. Ya. Kemudian dari tampilan fisik itu juga kita bisa melihat les cheveux atau la coiffure-nya, ya, tampilan mengenai rambut. Misalkan il est brun, elle est brune, il est blonde, elle est blonde, il est roux, elle est rousse, atau il a les cheveux bruns, elle a les cheveux brunes, dan seterusnya, ya. Il a les cheveux blondes, elle a les cheveux blondes, dan banyak lagi. Kemudian ini kita lihat contoh-contoh yang tampilan fisik dari seseorang. Misalkan, il a les cheveux ondulés. Ondulé di sini maksudnya adalah rambutnya bergelombang, ya. Atau elle a les cheveux ondulés. Ini tepatnya elle a les cheveux ondulés karena dia adalah perempuan. Nah, contoh berikutnya, elle a les cheveux bouclés. Bouclés ini keritingnya bentuknya seperti ini, ya, lebih bulat. Contoh lain misalkan, il a les cheveux frisés. Frisé ini keritingnya seperti ini, ya. Kemudian contoh lagi, il a les cheveux crépus. Crépus di situ maksudnya adalah tampilan rambut dengan seperti itu, ya. Selanjutnya kita lihat lagi contoh lain, misalkan elle a des couettes. Ya, dia mempunyai 2 ekor kuda ini, ya.
Kalau kita menyebutnya ekor kuda. Dan bahasa Prancisnya adalah elle a des couettes. Kemudian elle a une frange. Elle a une frange. Dia mempunyai poni. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Elle a un chignon. Elle a un chignon. Dia mempunyai konde. Elle a des nattes. Elle a des nattes. Dia mempunyai rambut dikepang. Ya. Contoh lain untuk tampilan fisik. Misalkan il est barbu. Dia berjenggot. Nah, jenggot ini kita bisa lihat ya. Dan juga il est moustachu. Ya, dia mempunyai kumis. Nah, lanjutnya kita lihat lagi. Contoh lain masih bicara mengenai fisik. Elle a des boutons. Ini butong adalah jerawat. Ya. Kemudian il a des rides. Ini rid adalah kerutan-kerutan. Ya. Selanjutnya masih tentang parler du fisik. Contoh lain misalkan il a un long nez. Contoh yang berikutnya adalah il a les oreilles décollées. Ya, ini telinganya seperti itu. Nah, demikian untuk parler du fisik. Lainnya, tambahannya ini adalah elle a un grain de beauté. Un grain de beauté itu adalah tahid alat dan il a des lunettes. Ya, atau il porte des lunettes. Ini adalah tampilan fisik dari orang-orang pada saat kita akan memperkenalkan orang lain atau diri sendiri. Ya, jadi ada ciri-ciri fisik yang bisa kita tampilkan. Selanjutnya, pada penampilan fisik, kita juga bisa melihat dari l'apparence généralnya. Nah, kita bisa ucapkan dengan kalimat misalkan, elle est mignonne, elle est très jolie, elle est élégante, elle est belle, c'est une belle femme, seperti itu, ya. Atau il est charmant, ya. Itu adalah l'apparence généralnya atau tampilan fisik secara umum. Bisa juga kita menampilkannya melalui usia atau l'âge. Kita bisa ucapkan il est jeune atau elle est jeune. C'est une jeune homme. C'est une jeune femme. Atau kalimat il a un certain âge. Elle a un certain âge. Atau boleh juga kita ucapkan c'est une vieille dame. C'est un vieux monsieur. Ya. Atau kita boleh juga katakan misalkan il a la trentaine. Elle a la quarantaine. Elle a la cinquantaine. Berusia 30 tahunan, 40 tahunan, atau 50 tahunan. Nah, itu adalah tampilan fisik. Ya. Nah, dalam memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain, tentunya bukan hanya tampilan fisik yang bisa kita katakan untuk ciri-ciri orang tersebut atau penggambaran seseorang, kita juga harus melihat kemungkinan karakter yang bisa kita tangkap dari orang tersebut. Misalkan kalimat il a l'air dynamique, elle semble calme, elle paraît sensible. Nah, itu adalah kalimat-kalimat untuk menyatakan karakter seseorang. Ya, bisa juga kita mengucapkannya, misalkan il a une forte personnalité atau elle a du tempérament. Ya, nah kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat untuk menyatakan karakter seseorang yang bisa kita lihat. Ya, contoh lainnya misalkan il est très lunatique, elle change souvent d'humeur. Ya, nah itu adalah beberapa karakter yang bisa kita sebutkan. Kalimat lain misalkan il est ordonné, elle désordonnée, elle est désordonnée. Ya, nah demikian untuk karakter. Bisa juga karakter ini kita tambahkan misalkan il se met facilement en colère atau elle a les sens de l'humeur. Ya.
Atau misalkan il est étrange, ya, atau elle est très cool, elle est têtue, elle est distraite, elle est attentionnée, elle est agressive, elle est consciencieuse. Ya, itu untuk L. Untuk il, misalkan il est très sympa, il est distrait, il est agressif, il est conscient, il est pointilleux, il est perfectionniste, dan seterusnya. Ya, jadi itu karakter yang bisa kita ucapkan dalam tampilan seseorang. Ya. Nah, karakter itu bisa juga masih banyak ya karakter itu yang bisa kita ungkapkan untuk penampilan atau décrire une personne atau menggambarkan seseorang. Misalkan kalimat il est sympathique, elle est antipathique. Ya, di sini lawan kata ya yang saya tuliskan. Misalkan je suis optimiste, je suis pessimiste, je suis gentil, ya, je suis méchant, je suis généreux, je suis avare. Il est sincère, elle est franche, ya. Elle est hypocrite, il est drôle, elle est amusant. Il est patient, elle est impatiente. Ya, nah jadi di sini banyak karakter-karakter yang bisa kita sebutkan sekali lagi untuk mendescribe atau menggambarkan seseorang. Selanjutnya, dalam bahasa Prancis juga kita mengenal yang disebut dengan expression. Expression itu dalam bahasa Indonesia sama dengan ungkapan. Dalam membuat ungkapan dalam bahasa Prancis, seperti dalam bahasa Indonesia, di mana expression terdiri dari beberapa kata yang kalau kita artikan secara langsung agak aneh begitu ya. Tapi itulah ungkapan yang memang terjadi. Misalkan kita dalam mengungkapkan orang yang cerewet, kita katakan dia tidak berhenti berbicara ya. Nah, contoh-contoh ekspresi dalam bahasa Prancis misalkan il a un poil dans la main. Ya, il a un poil dans la main mempunyai maksud il n'aime pas travailler. Jadi dia tidak suka bekerja atau il est paresseux. Ya, il a un caractère de cochon. Ya, dia punya karakter seperti seekor babi katanya ya. Il a un mauvais caractère. Ya, itu maksud dari il a un caractère de cochon. C'est une grande gueule. C'est une grande gueule mempunyai pemahaman il parle beaucoup. Ya, atau il parle fort. Il parle mais souvent sans agir. Ya, nah ini adalah ekspresi dalam bahasa Prancis. Banyak ya, dan kalian nanti bisa membacanya sendiri dengan pemahaman yang sudah ada di sebelah kanannya. Tentunya jika memerlukan kamus, ya memang harus melihat kamus. Tapi kalaupun tidak, atau kalian mencoba mempelajari sendiri, di sini sudah ada ya. C'est un pot de vache mempunyai pemahaman il est très méchant atau elle est très méchante. Ya. Nah, jadi sekali lagi ekspresi dalam bahasa Prancis itu sangat banyak, sama juga dengan bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh yang diberi gambar, misalkan il est myope comme une taupe. Ya. C'est-à-dire atau maksudnya adalah dia mempunyai penglihatan yang sangat buruk. Jadi dia mempunyai penglihatan seperti tikus tanah. Tikus tanah itu jika naik dari di atas tanah maka dia tidak bisa melihat. Ya. Contoh lain dari ekspresi, misalkan il a le cœur sur la main. Mempunyai pemahaman il est très gentil, serviable, généreux. Atau dia sangat ramah karena dia mempunyai hati di tangannya, begitu ya.
Ini mempunyai pemahaman orang yang gentil, sangat baik, serviable, sangat memberi pelayanan, dan genereux, sangat baik sekali. Ya, contoh lain, il est laid comme un pou. Ya, dia sangat lemah seperti kutu. Nah, ini mempunyai pemahaman il n'est pas beau du tout. Jadi dia tidak mempunyai penampilan yang baik atau sangat jelek sekali. Ya, baik. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini mengenai décrire une personne. Harapannya semoga kalian bisa mempelajarinya dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik dengan pembelajaran dari Madam Ratna kali ini. Bon. Merci à votre attention. Thank you. Gracias dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.